Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan waalaikum kepada semua geng bayang yang hadir menonton His Shadow Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadow harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright geng bayang semua, pada hari ini Shadow akan berkongsikan dengan korang semua 3 kisah ataupun pengalaman yang dialami oleh pemandu-pemandu van jenazah. So confirm antara geng bayang semua yang dah banyak kali lah ataupun memang dah pernah terdengar kisah-kisah ataupun pengalaman-pengalaman pemandu van jenazah ni semasa menghantar arwah, sama ada ke rumah ahli keluarga ataupun ke tapak perkuburan terus, diorang di mana mengalami gangguan-gangguan pelik, insiden-insiden yang menyeramkan. So itulah kisah yang bakal Shadows kongsikan pada hari ini. So Shadows pun tak nak cakap banyak lagi, so tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan 3 kisah seram pengalaman pemandu van jenazah. Tapi sebelum tu kita roll intro dulu. Piu. Kisah ini dikongsikan oleh seorang pemandu van jenazah yang telah bersara yang bernama Pak Muiz, di mana pada satu ketika dahulu dia ni memang veteran lah, memang dah ada bermacam-macam pengalaman semasa bekerja ataupun melakukan tugas-tugas sebagai pemandu van jenazah. Dan antara kisah yang dikongsikan oleh Pak Muiz ni, di mana ada satu hari ni, time tu Pak Muiz ditugaskan untuk menghantar jenazah ke kampungnya setelah selesai segala benda yang berlaku dekat hospital. Lepas dah dimandikan semua benda tu, and Pak Muiz ditugaskan untuk menghantar pulang jenazah tersebut ke rumah ahli keluarganya. So Pak Muiz ni bila dia melakukan tugas dia tu, dia tak pernah berseorangan, dia sentiasa ada rakan setugasnya di mana akan meneman Pak Muiz ni. Sebab yelah, kadang bila shift malam, contoh bila time waktu malam ke apa, nak kena hantar jenazah ke rumah keluarga ke apa semua tu, kenalah berteman. Kalau seorang-seorang takut apa-apa terjadi kan, satu hal pula. So pada malam tu, seperti malam-malam yang biasa, Pak Muiz dah tahu dah segala prosedur, segala proses yang akan dilakukan sebelum Pak Muiz dapat membawa jenazah pulang ke rumah ahli keluarganya. So macam biasa, semua proses-proses tu dah dilakukan dan jenazah tu pun dimasukkan ke dalam van jenazah. Selepas dah selesai, seperti biasa, Pak Muiz akan memasang bacaan-bacaan ayat Al-Quran di dalam van jenazah dan terus menghala ke arah rumah ahli keluarga jenazah tersebut. So pada malam tu, Pak Muiz bersama rakan setugasnya Mukri, di mana Mukri ni bukanlah nak kata orang yang baru ke apa, tapi masih lagi consider awal-awal stage macam tu lah berbanding dengan Pak Muiz ni. Pak Muiz dah tahu dah segala benda apa yang nak buat, semua benda tu lah. So macam saya harus katakan tadi, Pak Muiz ni dah memang veteran, memang dah lama bekerja sebagai pemandu van jenazah. So sepanjang perjalanan tu memang hanya senyap sepi, tak ada percakapan di antara Mukri dan juga Pak Muiz, sebab disangkan ialah time tu dah hampir pukul 10 malam macam tu. And ialah Mukri pada awalnya memang plan nak balik awal, tapi disebabkan harus melakukan ataupun selesaikan tugasnya last pada malam tu, so dia pun angkorkan sajalah. Dia tak ada lah nak berdebat ke apalah. And Pak Muiz macam biasa sambil drive, sambil tu layan lah bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Bagi Pak Muiz, itu adalah satu benda yang amat menenangkannya semasa memandu van jenazah. Tapi Pak Muiz tak sangka yang pada malam itu bakal berlaku satu gangguan yang amat menyeramkan, bukan hanya pada Pak Muiz tapi juga kepada Mukri yang tak pernah ada pengalaman-pengalaman yang menyeramkan. Dan malam tersebut merupakan malam yang pertama buat Mukri mengalami insiden yang menyeramkan. So seperti Shadows katakan tadi, pada awalnya segala benda berlaku dengan lancar dan perjalanan daripada hospital ke rumah ahli keluarga jenazah ni mengambil masa dalam sejam macam itulah. Agak jauh sikit lah, tapi tak adalah jauh sangat. So sambil Pak Muiz ni memandu van jenazah tersebut, tiba-tiba Pak Muiz terbau sesuatu yang kurang menyenangkan tau. So Pak Muiz pada awalnya fikir kemungkinan bau daripada luar ke apa ke, tak terfikir langsung yang bau tu datang daripada van jenazah tersebut. So Pak Muiz fikir, oh ini dahsyat lain macam bau ni kan. And Mukri pun pada awalnya nampak tenang je. So Pak Muiz pun tanyalah kepada Mukri sama ada dia ada terbau sesuatu yang kurang menyenangkan. Lalu Mukri pun cakap tak ada pula dia bau apa-apa. So Pak Muiz time tu dah rasa macam lain macam lah sikit kan. Tapi still Pak Muiz beranggapan positif yang kemungkinan besar yang bau tu datang dari luar. And lepas beberapa minit macam tu, bau tersebut pun hilang macam tu tau. So memang
Pak Muiz sangkakan betul lah bau tu datang daripada mana tempat yang diorang lalu tadi. So sekali lagi perjalanan diorang bersambung seperti biasa, tak ada apa-apa isu pun. Sampailah satu momen di mana Pak Muiz dan juga Mukri terdengar seperti ada suara tangisan, and apa yang lagi menyeramkan, suara tangisan tu datang daripada belakang van jenazah tu. And si Mukri ni dah pandang Pak Muiz, and Pak Muiz pun pandang kepada si Mukri. Pak Muiz yang kadang dah biasa ataupun pernah mengalami insiden-insiden macam ni, hanya bagi tahu Mukri supaya tenangkan diri, abaikan apa yang telah didengar, and just beristighfar dan berharap yang tiada apa-apa gangguan yang berlaku, especially time diorang tengah memandu. Tak nak lah kalau ada apa-apa jerkah diorang ke apa, naya mat nanti van tu melayang tempat lain pula. So Pak Muiz bagi tahu Mukri beristighfar banyak-banyak, doa agar sepanjang perjalanan ni dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada lah gangguan-gangguan yang menyeramkan. Tapi dah dengar suara tangisan tu pun dah cukup menyeramkan. So Pak Muiz dan Mukri ni meneruskan perjalanan, and sepanjang perjalanan tu diorang asyik terdengar suara tangisan tu tau. Pak Muiz dia macam nak je tengok belakang tu, apa sebenarnya yang tengah berlaku dekat belakang tu, sampai tangisan tu makin lama makin kuat. And Pak Muiz ni pun kuatkan bacaan Al-Quran tu tau. Namun suara tangisan tu ibarat macam kaburkan bacaan Al-Quran tau. Still boleh dengar, tapi suara tangisan tu macam lebih kuat macam tu lah. Mukri member kat tepi tu time tu dah berpeluh-peluh dah kan, dah risau dah. Dan bagi tahu Pak Muiz, Pak Muiz kenapa je ni, apa benda tengah berlaku, saya macam nak tahu je. Pak Muiz hanya bagi tahu kepada Mukri, jangan pandang belakang, just fokus, just continue beristighfar. So dari mana diorang berada, perjalanan untuk sampai ke rumah ahli keluarga adalah mengambil masa dalam 15 minit macam tu tau. And time tu lah tak tahu apa yang tergerak hati Pak Muiz ni. Time diorang sampai dekat kawasan traffic light, dia macam nak pandang belakang tau, nak tengok apa yang sedang berlaku tau. Sebab suara tangisan tu still berada kat situ tau. So Pak Muiz pun lepas dah berhentikan van jenazah tu, dia pun pandang ke belakang, and terus Pak Muiz pandang ke hadapan tau. Dan sekelip mata macam tu lah, cepat-cepat dia pandang depan balik. Lalu Mukri dalam keadaan muka pucat pandang kepada Pak Muiz and tanya Pak Muiz, apa yang dekat belakang tu? Dan Pak Muiz hanya bagi tahu Mukri, ni macam ni lah Mukri, kamu just fokus kat depan, jangan pandang belakang, jangan tengok apa yang ada kat belakang tu. Dengarlah nasihat pakcik ni. Namun si Mukri ni, ya biasalah, berdarah panas, berjiwa muda, dia nak sangat tahu apa yang dekat belakang. And seeloknya Pak Muiz continue jalan balik, terus Mukri pandang ke belakang, and apabila dia pandang ke belakang, member terus kaku tau, tak boleh gerak, tak boleh apa tau. Pak Muiz sambil drive terpaksa pegang kepala dia dan pandang ke hadapan, tolak kepala dia pandang ke depan. And Pak Muiz pun bagi tahu Mukri, bukan aku dah bagi tahu kau jangan pandang belakang, kenapa kau still pandang belakang? And Mukri time tu muka dah pucat semacam tak boleh nak bercakap apa-apa, tergagap-gagap member nak cakap. Pak Muiz hanya bagi tahu ni, just diam, teruskan bacaan-bacaan doa, bacalah ayat-ayat apa yang kamu tahu, and kita dah nak sampai rumah keluarga tak lama lagi, nanti pandai-pandailah diorang uruskan. So tak sampai berapa minit macam tu, diorang pun tiba di rumah ahli keluarga jenazah tu. And apabila Pak Muiz dah sampai dekat situ, Pak Muiz dan juga Mukri keluar daripada van jenazah. Pak Muiz fikir kemungkinan besar semua benda tu dah habis lah, dah settle lah, tak ada apa-apa gangguan lah. Namun apabila Pak Muiz keluar daripada van jenazah, time tu keluarga berada di depan van tau, bukan dekat belakang. So Pak Muiz pun nak menghala ke arah belakang, and nampaklah ahli-ahli keluarga ni tengah follow daripada belakang Pak Muiz ni. And apabila Pak Muiz pergi ke belakang van, time tu lah Pak Muiz nampak seorang wanita yang sedang berdiri dekat belakang pintu van jenazah tu, sedang seolah-olah membungkuk macam tu, and terdengar suara tangisan tau. Pak Muiz terus suruh semua orang berhenti dan jangan buat apa-apa, sambil Pak Muiz membaca doa dan beberapa surah-surah petikan daripada Al-Quran. And tak sampai berapa saat macam tu, makhluk yang Pak Muiz nampak tu terus hilang daripada tempat tu tau. Dan apabila Pak Muiz buka van jenazah tu, Pak Muiz pun dah bersiap dah ready kan mental dia, kod makhluk tadi tu berada dekat dalam van. Tapi apabila Pak Muiz buka van jenazah tu, tak ada apa-apa yang ada dekat situ melainkan jenazah yang diletakkan dalam sebuah keranda lah. So Pak Muiz pun bagi tahu lah ahli-ahli keluarga untuk keluarkan jenazah tersebut and masuk ke dalam rumah. And Mukri pada ketika itu pun bertanyakan kepada Pak Muiz kenapa tiba-tiba berhenti. Sebab Mukri tentu dia dah pucat semacam mana, member tak pergi kat belakang van jenazah, member just duduk dekat depan tu tau.
tau. So Pak Muiz pun bagi tahu yang dia nampak ada satu wanita yang berdiri dekat situ. Tak tahulah sama ada itu korin jenazah tersebut ataupun roh jenazah yang berada dekat kawasan situ ataupun berada dekat dengan jenazah tu. Namun Pak Muiz tak nak fikir apa, tak nak bersangka buruk ke apa, just fikir yang kemungkinan besar itulah salah satu ujian untuk diri Pak Muiz dan juga Mukri, kira untuk test lah keimanan diorang. Lebih kurang macam itulah apa yang Pak Muiz anggapkan. Dan seperti Syadus katakan tadi, Pak Muiz tak nak fikir apa-apa buruk, tapi Pak Muiz adalah terfikir seperti apa pengalaman ataupun perjalanan sepanjang hayat hidup jenazah tersebut sampai ada gangguan-gangguan macam ni yang berlaku kepada Pak Muiz dan juga Mukri. Kisah yang seterusnya yang telah berlaku kepada Aziz juga merupakan seorang pemandu van jenazah yang telah bertugas sebagai pemandu van jenazah dah hampir 10 tahun macam tu tau. So tugas dia memang tu je lah. So pada malam tu selepas selesainya solat maghrib, Aziz mendapat panggilan untuk menjemput satu jenazah ni yang dekat hospital untuk dibawa terus ke tanah perkuburan sebab ahli-ahli keluarganya tak nak delay benda tu lama sangat lah. Segala urus mandian jenazah semua telah dilakukan oleh pihak hospital dan untuk dibawa terus ke tanah perkuburan, dan insiden ini dipercepatkan kerana jenazah tersebut sebelum meninggal telah mengalami kemalangan maut. So ahli keluarga jenazah tu tak nak simpan lama sangat, just cepat-cepat selesaikan dan terus kebumikan pada malam tu juga tau. So Aziz bersama rakannya lagi seorang yang bernama Zakaria pun turut berdua juga, and time tu diorang pun pergilah dekat hospital yang telah diberitahu. And apabila dah sampai dekat sana, pihak-pihak yang menguruskan jenazah semua benda tu dah ada dekat situ bersama dengan keranda semula, dah standby untuk bawa masuk ke dalam van jenazah. And time tu diorang buat macam check dululah untuk pastikan mayat ada dekat situ semua benda tu, and lepas tu keranda tersebut ditutup and dimasukkan ke dalam van jenazah. And selepas selesainya semua benda tu, si Aziz dan juga Zakaria pun teruskan perjalanan diorang menghala ke arah tanah perkuburan. Namun sepanjang perjalanan si Aziz dan juga Zakaria menghala ke arah tanah perkuburan tu, berlaku beberapa benda-benda yang agak misteri dan juga pelik tau. So tengah diorang memandu, tiba-tiba diorang terdengar seperti bunyi ketukan yang datang daripada belakang tau. Aziz yang pada waktu itu dah start fikir macam-macam dah. Macam mana pula ada bunyi ketukan datang daripada belakang sedangkan tiada sesiapa pun yang berada di kat belakang van jenazah tu melainkan jenazah tersebut. So Zakaria pun just kuatkan bacaan ayat-ayat Al-Quran tu supaya segala-gala gangguan yang tengah berlaku dalam van jenazah tu berhentilah, tak ada gangguan dah. And tengah-tengah diorang drive, tiba-tiba tak pasal-pasal van jenazah tersebut mati enjin and mengalami kesukaran untuk start enjin tu balik tu. And si Aziz ni cubalah beberapa kali nak start, still tak boleh juga. So si Aziz dan juga si Zakaria ni keluar daripada van jenazah tu and cubalah inspect enjin lah, inspect inilah itulah untuk dapat tahu apa sebenarnya yang dah berlaku sampai van jenazah tu rosak. Si Zakaria sampai bagi tahu dekat si Aziz ni, kau tak servis van ke apa ni sampai tiba-tiba boleh rosak pula? Tak pernah pula kita bawa van jenazah, ada van jenazah rosak kan, selalu okey je. Namun Aziz hanya beritahu dekat si Zakaria ni, cakap yelah benda-benda macam ni kadang-kadang boleh terjadi kan, bukan kita minta ke apa, tapi kalau benda nak jadi kita beristighfar lah, kita bertawakal semoga benda ni semua berlalu dengan tenang. So supaya diorang dapatlah meneruskan tugas diorang, and diorang dah tengok time tu dah dekat nak time pengebumian lah, and diorang dah consider dah macam lambat sikit lah. So si Aziz ni cubalah cari jalan macam mana nak hidupkan enjin semua, suruhlah si Zakaria ni pergi ke belakang tolak van jenazah tu sambil dia cuba start enjin van jenazah tu. So si Zakaria ni pun pergilah dekat belakang cuba tolak, kononnya dengan tolak van jenazah tu dapatlah start enjin van jenazah tu. So si Zakaria ni pun pergi dekat belakang and startlah tolak van jenazah tu sambil si Aziz cuba menghidupkan van jenazah. Namun apa yang berlaku kepada Zakaria, terus member terkejut sampai terjatuh ke atas jalan tau. Sebab apa yang telah berlaku kepada Zakaria, time dia ada dekat belakang, so korang tahulah van jenazah besar dia macam mana kan. So member maulah tolak sampai tangan macam ni kan, luas gila lah. So sambil dia nak tolak van jenazah tu, tiba-tiba ada ketukan dekat cermin belakang van jenazah tu tau. Si Zakaria ni terus terlepas dan terjatuh ke belakang sebab bukan ketukan sahaja yang dia dengar. Apa yang dia nampak seperti satu wajah yang mengerikan sedang tipik muka dia dekat cermin van jenazah tu tau. Terus si Zakaria ni berlari ke depan sambil van tu bergerak sikit-sikit.
and buka pintu and terus masuk ke dalam van tau. Si Aziz yang time tu tengah cuba nak start van tu pandang pada si Zakaria, "Woi, kau buat apa kat sini kan? Bukan kau patut tolak ke?" And apa yang epic lepas tu, van tu hidup tau, enjin van tu hidup, and si Aziz pun, "Oh, dahsyat juga kau punya tolak kan, sampai boleh bergerak van ni agak jauh juga lah." Namun time tu lah Zakaria cakap yang dia tolak sikit je, dia tak tolak jauh mana pun. Sebab time dia tolak, and dia bagi tahu lah si Aziz ni apa yang dia nampak. Aziz time tu tergamam dengan apa yang telah diceritakan oleh si Zakaria ni, and terus Aziz bagi tahu dekat si Zakaria, dah cukup, kita terus fokus, kita terus menuju dekat arah tanah perkuburan tau. So sepanjang perjalanan lepas tu tak ada apa-apa gangguan yang berlaku, sampailah diorang tiba di tanah perkuburan tu, and time tu lah berlaku satu benda yang paling pelik dan juga misteri tau. Semasa ahli-ahli keluarga termasuklah Aziz dan juga Zakaria nak mengeluarkan jenazah daripada van tu, kononnya disangkakan yang keranda tu akan berat sikit lah. Biasalah bila ada mayat kat dalam kan, so adalah berat sikit kat situ. So time diorang semua sangkakan yang benda tu mungkin berat sikit, diorang gunalah segala kudrat diorang untuk angkat. And apabila diorang nak angkat benda tu, tiba-tiba benda tu ringan, and diorang macam tercampak sikit lah keranda tu, bukan tercampak terus lah, macam tercampak sikit tau. So time tu Aziz dan juga Zakaria pun pandang sesama sendiri, cakap, "Weh, ringan semacam keranda ni, time ambil kat hospital tu tak adalah seringan macam ni tau." So ahli-ahli keluarga jenazah tu pun berasa pelik sebab keranda tu memang ringan, and ketua ahli keluarga tu suruh untuk letakkan keranda dekat bawah sebab diorang nak check apa sebenarnya yang telah berlaku. Macam mana pula keranda tu boleh tiba ringan semacam tu. And apabila diorang buka keranda tersebut, apa yang diorang semua nampak and membuat Aziz dan juga Zakaria pelik, bila diorang buka keranda tu, tak ada jenazah pun dalam keranda tu tau. Aziz dan Zakaria time tu terus jam, tak tahu nak cakap apa. Semua ahli keluarga pandang kepada Aziz dan Zakaria nak dapat penjelasan lah, macam mana pula tak ada mayat dalam keranda tu. Lalu Aziz pun cuba menerangkan kepada ahli keluarga yang time diorang sampai dekat hospital tu, memang dia dapat tahu, yang termasuklah pihak-pihak hospital yang ada time tu, memang semua dah check ada mayat dalam keranda tu tau. So diorang semua dah jam lah, macam mana mayat boleh tiba-tiba hilang tau. So punyalah fikir jalan, fikir apa yang telah berlaku. Kot-kot time diorang berhenti van rosak tu, ada something happen kat belakang ke, jenazah terkeluar ke, terlompat keluar ke apa ke. Semua start fikir lah benda-benda macam tu tau. And tak sampai beberapa minit kemudian, Aziz mendapat panggilan daripada hospital tu, and pihak hospital bagi tahu yang mayat ataupun jenazah yang diorang ambil tadi sebenarnya still berada di dalam hospital tau. Aziz terus tergamam, jam fikir macam mana pula jenazah still ada dekat hospital, sedangkan salah seorang pegawai hospital tu dah masukkan jenazah dekat dalam keranda, dah buat checking. 3 orang dah buat checking yang telah confirmkan yang jenazah berada di dalam keranda. So Aziz pun terus bagi tahu ahli-ahli keluarga yang lain. Ahli-ahli keluarga confirm lah, start pandang slack and start fikir macam mana benda simple macam ni pun boleh ada masalah macam ni kan. So Aziz dengan si Zakaria ni nak tak nak terpaksa pulang semula ke hospital and ambil jenazah yang telah ditinggalkan dekat situ tau. And apabila Aziz dan Zakaria sampai dekat situ, pegawai yang sama ada dekat situ pun turut keliru macam mana yang time disediakan jenazah dalam keranda everything all, yang rupa-rupanya jenazah tu still berada di dalam bilik mayat tau. So ketiga orang ni yang di time di mana diorang menguruskan jenazah ni, semua berasa pelik dan tak tahu and tak dapat nak terangkan peristiwa yang diorang alami pada malam tu, macam mana benda tu boleh berlaku sedemikian tau. Sebab memang pelik lah. Cuba geng bayang semua bayangkan kalau insiden tersebut berlaku dekat korang. Mau semua geng bayang tak tidur malam kan cerita dia kan. Tapi nasib baik lepas diorang dah memang confirm dan mengesyorkan yang jenazah tu ada dalam keranda dan bawa balik ke tanah perkuburan. Alhamdulillah sepanjang perjalanan tak ada apa-apa gangguan yang berlaku tau. Tapi ia tetap menimbulkan persoalan, apa sebenarnya yang telah berlaku pada malam kejadian tersebut. Alright, geng bayang semua, so kisah yang terakhir untuk malam ni berlaku kepada pemandu van jenazah yang bernama Agus, di mana Agus ni mempunyai pengalaman hampir 5 tahun macam tu.
mengendali pengurusan pemanduan van jenazah ni lah. So untuk Agus, dia tak pernah sepanjang 5 tahun dia bertugas sebagai pemandu van jenazah, dia tak pernah mengalami apa-apa keseraman yang lain macam lah. Tapi adalah benda-benda yang berlaku di mana meremang jugalah bulu roma dia, tapi tak adalah benda-benda yang terlalu ekstrim. Tapi berlaku satu pengalaman yang menyeramkan buat Agus pada suatu malam ni, di mana selepas dia menghantar jenazah ke rumah ahli keluarganya, and pada awalnya semua benda nampak okey, nampak elok. Segala pengurusan semua nampak lancar. Tak ada apa-apa yang pelik ataupun berbeza daripada apa yang sentiasa dilakukan oleh si Agus. So selepas dah selesai, dah hantar jenazah ke rumah ahli keluarga, everything all, Agus pun meminta diri untuk pulang, hantar van balik, dan lepas tu pulang ke rumah lah. So seperti hari-hari yang biasa selepas Agus dah selesai tugasnya pada hari tersebut, and Agus pada malam tu dia hanya berseorangan, tak bertemankan sesiapa tau. So sepanjang perjalanan tu, di mana Agus nak hantar van tu balik ke tempat kerja dia, di mana si Agus ni berhentilah dekat salah satu stesen minyak ni sebab dia terasa nak buang air tu. So dia berhentilah sekejap nak buang air semua benda tu, and lepas tu meneruskan perjalanannya pergi ke tempat di mana dia nak simpan van tu lah. So selepas dah selesai tinggal, si Agus ni pun masuklah ke dalam van and teruskan perjalanan, and time tu lah berlaku insiden-insiden yang amat menyeramkan buat Agus. So perjalanan daripada petrol pump tu nak menghala ke tempat mana si Agus nak hantar balik van jenazah tu mengambil masa tak jauh pun, dalam 30 minit macam tu sampailah. Tapi dalam perjalanan panjang 30 minit tu berlakulah insiden yang Agus sendiri pun tak sangka berlaku ke atas diri dia tau. Tengah si Agus ni drive time tu, tingkap tengah buka, member tengah sebat rokok pula time tu, and tengah layan feel sebagainya, and time tu lah si Agus pandang cermin sisi belakang tu, and Agus ternampak seorang perempuan tua yang sedang berada di belakang van jenazah tu tau. Agus time tu dah terus tergamam, and dia fikir macam mana pula ada perempuan tua dekat belakang van jenazah tu. And apa yang lagi menyeramkan, si Aziz ni pergi buka lampu dekat belakang tu nak tengok siapa yang ada dekat belakang. Dia fikir kot time dia pergi tandas tadi untuk buang air, ada orang masuk ke dalam ke apa ke kan, nak menumpang lah, fikir dia kan. So bila dia buka lampu tu, lagi jelas lah apa yang si Agus nampak. So macam Syedus katakan tadi, Agus nampak seorang wanita tua yang sedang membungkuk pandang ke bawah, and bila dia nampak wajah wanita tua tu seolah-olah seiras dengan jenazah yang dia hantar tadi tau. So seperti biasa, bila diorang nak transfer jenazah semua, diorang kenalah cek jenazah tu semua, and then confirm lah si Agus ni nampak wajah jenazah tu yang merupakan seorang wanita tua yang telah meninggal dunia. And apa yang lagi menakutkan buat si Agus ni, wanita tua yang berada dekat belakang van jenazah tu, wajah memang seiras dengan jenazah yang dia hantar tadi dekat rumah keluarga tu tau. So si Agus ni walaupun dalam keadaan ketakutan, si Agus sempat lagi bertanya, siapa yang kat belakang tu? Kenapa kau masuk dalam van jenazah ni? And Agus tak sangka wanita tua yang berada dekat belakang van jenazah tu sahut soalan yang Agus tujukan kepada dia tau. Kedengaran suara macam halus-halus macam tu bagi tahu yang dia nak pulang kepada tuan dia. And Agus dah tahu dah, ini mesti ada something kot yang telah berlaku, yang kemungkinan besar yang wanita tua dekat belakang tu kemungkinan boleh jadi saka jenazah yang dia hantar tadi tau. Tapi si Agus ni cubalah bersangka baik, fikir itu semua mainan minda dia and memang gangguan yang dia tengah mengalami time tu tau. So Agus just tutup balik lampu dekat van belakang tu and just teruskan perjalanan. And time tu lah, lepas dia dah nampak dekat sisi cermin belakang tu, dia still nampak lagi orang tua tu ada dekat belakang tu. And time tu lah kedengaran suara tangisan yang datang daripada wanita tua tu tau. So Agus pada waktu yang sama, walaupun dia rasa takut, pada waktu yang sama dia pun rasa kesian juga. Bagus Agus ni. So dia rasa kesian, kenapalah wanita tua tu menangis kan? Apa yang telah berlaku sepanjang hayat hidup dia sampai menangis-nangis macam tu. Agus consider relax juga lah, walaupun dia ketakutan, tapi consider still chill jugalah. Dia still fokus memandu untuk sampai dekat tempat di mana dia nak simpan van jenazah tu. So Agus pun tak fikir panjang, dia just pasang CD yang ada bacaan-bacaan ayat Al-Quran and just tak pandang dah lah sisi belakang tu, and teruskan perjalanan sampailah dia tiba dekat tempat di mana dia nak simpan van jenazah tu.
bila dia dah park semua benda tu, and dia pun cubalah pandang belakang buat kali terakhir untuk tengok sama ada wanita tua tu masih berada di belakang. And apabila dia pandang dekat sisi belakang, dia dah tak nampak dah wanita tua berada di dalam van jenazah tu. So si Agus ni berasa lega sedikit lah yang wanita tu dah keluar ke apa ke kan. So si Agus ni pun keluar daripada van and then pergi ke motor dia, and dia nak on the way pulang ke rumah lah. Tapi apa yang lagi menyeramkan, time dia baru nak naik motor dia, and time tu lah dia nampak wanita tua tersebut berada di atas bumbung van jenazah tu tau. Si Agus tak fikir apa dah, dia terus start motor dia and terus cabut daripada area situ, sebab hanya tinggal Agus seorang dekat situ, and paling command pun ada salah satu security guard lah, itu pun jauh sikit lah daripada mana dia park van jenazah tu. Agus tak fikir apa, terus memecut keluar, and bila sampai dekat checkpoint di mana yang ada security guard tu, security guard tu pun tahan dia kejap and tanyalah apa yang kalang kabut ni kan. Agus pun cakap, bang, jaga-jaga sikit malam ni, ada benda ikut balik lah. Namun security tu cakap, itu dah benda biasa dah, aku jaga kawasan ni, macam-macam benda aku nampak, aku just doa benda tu tak ganggu aku je lah. So Agus pun dengan muka jam, dia fikir berani betul security guard ni. So dia pun dah tak nak fikir apa, and dia terus fikir untuk pulang ke rumah lah. Namun dalam kepala otak dia, dia still fikir, jap, aku jangan balik rumah terus, better aku singgah mana-mana dulu and chill-chill dulu, lepas tu bawa balik rumah. Kan nanti aku terus balik rumah, tak pasal-pasal benda tu ikut balik, dah satu hal pula, ada makhluk-makhluk lain pula datang ke rumah aku kan. Aku tak nak ada tetamu misteri, biarlah tetamu manusia yang datang, janganlah tetamu yang alam lagi satu. Itulah fikir si Agus. So Agus pun pergilah lepak-lepak dekat tempat lain dulu, and lepas tu barulah pulang, and nasib baik alhamdulillah tak ada apa-apa gangguan yang berlaku kepada Agus selepas insiden tersebut. And begitulah 3 kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini, pengalaman-pengalaman pemandu van jenazah ni tau. So macam biasa, sekiranya geng bayang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini, seperti biasa korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe sebagai tanda sokongan korang kepada His Shadows channel. And seperti mana yang geng bayang semua tahu, nama aku Shadows, and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye geng bayang semua. Piu.